إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم لهذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا آمين فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita satu hari lagi. Dan Allah mempertemukan kita sekali lagi di sini untuk kita meneruskan kehidupan sebagai hamba, untuk kita terus berada di dalam majlis ilmu, untuk bersama-sama kita mencuba sedaya mungkin untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk sekali lagi pada kali ini untuk kita menyambung pembacaan kitab fiqh kita, yang mana kita masih lagi dalam bab solat, tapi atas permintaan jamaah kita tinggal seketika bab solat. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Kita pergi kepada muka surat 178 kitab Jawi. Kitab Jawi 178. Kitab Rumi tak tahu muka surat berapa, kan? Sebab saya baca kitab Jawi, kitab asal, dia dah ada dalam Rumi, kan? Boleh tengok. Tak apa, tak ada kitab pun tak apa. Kita ingatan kuat, tak ada jadi masalah, kan? Baik, InsyaAllah dalam waktu yang singkat ini kita cuba sama-sama untuk mengulang kaji. Saya sebut dengan jelas, bukan saya nak mengajar. Tuan-tuan semua dah mahir dalam bab yang kita nak baca ni, sebab setiap tahun kita tempuh benda ni. Bahkan ramai di kalangan tok-tok guru kita, para alim ulama cerdik pandai kita dah mensyarahkan benda ni setiap waktu. Bahkan setiap kali tiba je bulan Zulhijjah, maka syarah ni akan keluar lah. Jadi kita dah ada pengetahuan di dalam bab tu. Cumanya malam ni kita ulang kaji. Mungkin ada di kalangan kita, termasuk saya sendiri, yang terlupa dalam bab yang nak kita sama-sama tengok pada malam ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk seterusnya malam ni ialah Udhiyah. Tengok dalam kitab Jawi adalah Udhiyah. Apa dia Udhiyah ni? Kitab Rumi muka surat 91. Baik. Udhiyah atau kurban. Senang sebut udhiyah, nanti dia jadi pelik sikit, kan? Dia tak pernah buat udhiyah ni. Korban pernah buat, korban biasa nah, kan? Itulah udhiyah atau kurban itu sunat muakkadah. Apa makna sunat muakkad? Bila di dalam hukum disebut sunat muakkad, maknanya sunat yang amat dituntut. Dia dah border-border dah tu. Kira sunat muakkad ni border-border dah. Makna kata Nabi sentiasa buat, Nabi tak pernah tak buat. Para sahabat
tak pernah tinggal benda ni. Kalau kita nak bezakan, bandingkan dengan para sahabat, jauh sangat kan. Para sahabat ni jangan kata sunat muakkad, sekecil-kecil sunat pun dia tak pernah tinggal. Jadi nak sebutkan di sini, sunat muakkad ini adalah sunat yang amat dituntut. Kalau kita buat, ganjaran pahalanya cukup besar, bahkan manfaatnya cukup banyak yang kita peroleh daripada ibadah kurban atau udhiyah ini. Kalau orang bertanya apa hukum kurban, hukumnya sunat muakkad, sunat yang amat dituntut. Cuma dalam keadaan kita hari ini, bukan kita di Malaysia sahaja, bahkan seluruh dunia masih lagi bergelut, masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19 atau COVID-19. Hari ini kalau kita tengok perutusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menyatakan kerisauan tentang COVID yang belum berakhir ini, sekarang ini seolah-olah ingin menyerang kali kedua, dan serangan itu tentulah lebih ganas daripada serangan yang pertama kalau kita tak berhati-hati. Dia banyak kesan ni tuan-tuan. Jangan kita tengok, oh kalau berlaku COVID kali kedua ni, rehat pula kita 3 bulan duduk dalam rumah. Jangan tengok dari sudut rehat. Kita memang berehat, tapi kalau sekadar kita saja berehat, okey. Semua orang nak berehat, saya pun nak berehat. Tapi banyak yang lagi yang kena rehat. Yang paling utama yang turut berehat ialah ekonomi. Ekonomi negara akan jatuh merudum kalau berlaku serangan ataupun gelombang yang kedua. Jadi kerisauan Perdana Menteri itu adalah kerisauan kita bersama dan kita semua. Itu sebab diperkenalkan slogan, kita jaga kita. Sekarang ni frontliner adalah kita, bukan lagi polis, bukan lagi doktor. Mereka dah pun berjuang habis-habisan selama berbulan-bulan. Sekarang masa untuk mereka berehat, sebab kes ini semakin hari semakin berkurangan. Tetapi tiba-tiba hari ini meletup 21 kes, dan sebahagian besar daripada kes itu adalah kes penularan tempatan daripada kluster yang memang kita sendiri pun berpotensi untuk berada di dalam kluster itu. Kluster restoran, kluster perjumpaan keluarga. Nampak tak? Takut-takut raya puasa Aidilfitri dah tak dapat balik kampung. Harapannya nak balik raya Aidul Adha. Kalau benda ni esok meningkat lagi, tidak mustahil langsung Aidil Adha pun dalam rumah sama yang macam Aidilfitri. Benda ni bukan benda yang boleh kita buat bergurau main. Tak boleh ambil ringan, kena serius. Sebab musuh yang tak nampak. Baik. Jadi dalam keadaan kita di dalam PKP ni, ibadah kurban macam mana? Berjalanlah. Berjalan macam biasa mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ibadah tetap berjalan macam biasa. Cumanya di dalam keadaan norma baru. Tak ada lagi berkumpul-kumpul, pegang lembu ramai-ramai. Tak ada lagi tu. Dia ada SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikutlah. Baik, seterusnya, bagi orang haji, cerita sunat muakkad ni bagi siapa? Adakah bagi orang para hujjaj yang duk mengerjakan haji di Mekah ataupun kepada semua orang Islam? Dia sebut sunat muakkad bagi orang haji atau orang yang tidak mengerjakan haji. Orang kerja haji lagi pula dia buat haji di Mekah, memanglah dia nak berkorban kan. Kita yang duduk di Ajam ini, kita yang duduk di Malaysia, yang duduk di Afrika, duduk di mana-mana pun, namanya kita orang Islam beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka sambutlah peluang untuk melakukan ibadah korban, kerana ianya sangat dituntut dalam agama. Tiada wajib ia, melainkan jika dinazarkan. Tak wajiblah. Sunat muakkad, sunat yang dituntut, tapi dia tak jadi wajib. Dia nak pergi kepada wajib, dia tidak wajib lagi, belum jatuh wajib.
dan tak akan jatuh wajib pun. Nabi pun dah wafat lama dah kan. Tetapi dia akan jadi wajib. Yang tak wajib ni dia akan jadi wajib. Jika dinazarkan seperti dikatanya, apa dia kata? Kerana Allah wajib atas aku berkorban. Terlepas cakap daripada mulut dia, Allah wajibkan ke atas aku berkorban. Maka dikala itu tidak ada lagi alasan, wajib atas diri dia melaksanakan ibadah korban. Atau macam nazar seperti dikatanya, ini dia pointkan kepada binatang. Dia tunjuk je, ditunjuk kepada lembu dia, ditunjuk kepada kambing dia ke unta dia ke, dia tunjuk je. Ini dia kata binatang ini, ataupun dia pegang binatang ni. Ini yakni binatang ini aku jadikan korban. Masa dia sebut macam tu, wajib atas dia melakukan korban. Yang itu disebut sebagai korban nazar. Dia dah jadi nazar. Bila sebut nazar, tak dapat tidak, wajib laksanakan. Itu sebab bernazar ni jangan bernazar benda yang bukan-bukan. Kan dalam masyarakat Melayu, bab bernazar ni dia dah jadi macam satu kebiasaan. Kalau anak dia ni dapat sebelah A, sebab dia tahu anak dia sebelah B pun belum tentu. Kan? Kalau anak dia ni dapat sebelah A, dan nak berenang kat Sungai Lenggi sama dengan boyo. Contoh dia bernazar macam tu. Budak ni belajar betul-betul. Oh, abah aku ni mandang aku sebelah mata pun tak ada. Dia ingat dan ni apa benar. Dia pun belajar bersungguh-sungguh sebelah A budak tu. Wajib bagi dia berenang dengan boyo dalam Sungai Lenggi. Kan? Bernazar ni jangan bernazar benda mengawak-awak. Bernazar benda yang biasa-biasa. Kalau anak berlulus puasa nak puasa satu hari, okey. Ataupun nak buat doa selamat, sembelih kambing seekor, buat kambing panggang, panggil Ustaz Khir datang baca doa. Contoh kan? Contoh. Jangan duk menazar benda bukan-bukan. Tapi dalam bab korban, dia tunjuk je kat binatang tu, ataupun dia pegang je binatang tu, dia kata lembu ni memang dia takkan jual lembu ni. Ramai nak beli lembu ni. Kalau jual ni 10,000 lah tangan. Lembu sadar kan? Lembu sadar. Tapi dia niat lembu ni dia nak buat korban tahun ni. Maka dikala itu wajib ke atas dia korban lembu tu. Tak boleh lagi dia jual lembu tu. Wajib dia sembelih lembu tu sebagai ibadah korban. Tetapi tidak jadi wajib ketika menyembelih. Dia wajib ni bila dia cakap sebelum tu lah. Tetapi tukang sembelih ni, tukang sembelih, ketika dia sedang menyembelih binatang korban tu, ia membaca Bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Dia baca macam tu. Apa maknanya? Dengan nama Allah, wahai Tuhanku, ini ialah korban untukku, terimalah daripadaku. Kan bunyi dia lebih kurang sama kan, macam yang tadi ni. Inilah korbanku tahun ini, dia jadi wajib. Tapi tukang sembelih, waktu dia sembelih, dia ungkapkan ungkapan yang seakan-akan sama ataupun sama, dia tak jadi wajib. Binatang korban itu tak jadi wajib, dia tak jatuh hukum wajib. Walaupun ia ada sebut perkataan ini ialah korban untukku, kerana sebutan itu dengan tujuan mengambil barakah, bukan niat memberitahu orang. Tujuannya nak ambil barakah niat yang dia sembelih tu. Sembelih niat kerana Allah Ta'ala, sembelih niat kerana ibadah, sembelih kerana niat tuntutan agama. Dia nak ambil barakah daripada sembelihan itu, maka terlafazlah perkataan yang ni, Allah bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Itu tak jadi masalah, tak dikira sebagai wajib. Apa dalil korban? Kita selalu duk baca sepanjang PKP, duk jadi imam kat rumah kan. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah sembahyang dan laksanakanlah korban. Dalam
surah paling pendek dalam Al-Quran. Itu dalil kita melaksanakan ibadah kurban. Allah suruh kita semayang, Allah suruh kita melaksanakan ibadah kurban. Kalau kita nak baca sejarah panjangnya, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu kita akan berjumpa di dalam khutbah hari raya, insya-Allah. Boleh juga kita nak syarah bab tu, tapi dalam siri yang lain lah. Dalam siri yang lain kita cerita sejarahnya bagaimana disyariatkan kepada kita untuk melakukan ibadah kurban. Setiap tahun kita duk dengar khatib duk sebut di dalam khutbah hari raya Aidil Adha. Bahkan corong-corong radio dan kaca TV pun tok-tok guru kita, ustaz-ustaz hebat kita duk bersyarah tentang peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, tentang besarnya kekuasaan, keajaiban dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya. Kemudian seterusnya, waktu kurban itu mulai dari naik matahari pagi hari nahar. Bila start kurban ni? Naik je matahari pagi hari nahar. Hari nahar tu apa? 10 Zulhijjah. Naik je matahari 10 Zulhijjah, boleh dah buat kurban. Tetapi disebut, tetapi yang afdalnya ditangguhkan sehingga matahari naik sekadar 7 kaki dan berkekalan waktunya hingga jatuh matahari hari 13 Zulhijjah. Tu dah. Jelas kan? Yang ni semua kita faham. Naik matahari 10 Zulhijjah boleh start buat ibadah kurban, boleh mula sembelih. Tetapi yang afdalnya, mudah kita nak faham, yang afdalnya selepas sembahyang sunat hari raya Aidil Adha. Itu mudah kita nak faham. Kalau nak kira 7 kaki ni macam mana? Dia ambil tip tengok 7 kaki tak sampai kan? Bukan kerja kita nak sukat-sukat ukur-ukur 7 kaki ke segala ke apa ke. Cerita dia, habis je sembahyang sunat hari raya Aidil Adha, habis khutbah semua, maka itulah afdalnya bermula sembelihan kurban. Bila nak buat? Bila-bila lah. 10, 11, 12, 13, 4 hari kan. Hari raya Aidil Adha tu 10 Zulhijjah dan 3 hari Tasyrik. Bila berakhirnya? Tenggelam matahari berakhir. Mungkin kita pernah dengar ada yang mensyarahkan masuk waktu asar. Tetapi dalam semua kitab fiqh menyebut tenggelam matahari 13 Zulhijjah tidak boleh lagi melakukan kurban. 10, 11, 12, 13 tu bila nak buat? Malam hari raya kedua, malam 11 Zulhijjah, siang panas berat kan. Ramai yang tak daya. Nak buat malam, buat malam. Sebab kita berada di dalam hari tasyrik itu. Boleh. Lakukanlah sembelihan daripada 10, 11, 12, 13 sehinggalah tenggelam matahari pada 13 Zulhijjah. Dia sama macam takbir. Saya dah sebut dulu kot kan. Takbir hari raya Aidil Adha. Kita kelaziman kita di Malaysia bila kita buat? Malam 10 Zulhijjah kan. Siang ni kita mantai, kita berpuasa 9 Zulhijjah tu. Masuk je maghrib 10 Zulhijjah, lepas maghrib kita pun bertakbir. Betul ke tu? Tak betul lah. Takbir hari raya Aidil Adha bermula selepas subuh 9 Zulhijjah. Sebelum ni tak pernah buat. Buatlah tahun ni. Lepas subuh hari kita bakal lomang tu, lepas subuh 9 Zulhijjah, takbir lah. Takbir sampailah matahari tenggelam 13 hari bulan Zulhijjah. Tahun lepas ada surau masjid yang buat, tapi dia jadi isu. Belum raya dah takbir kau bahai. Itu raya puasa. Raya haji ataupun Aidil Adha dia bermula selepas subuh 9 Zulhijjah. Tahun ni kita buat. Itu cerita tarikh ataupun tempoh waktu nak melakukan ibadah kurban tu. Binatang yang sah dibuat kurban.
Apa binatang yang sah? Tentulah binatang halal, kan? Binatang halal ni semua binatang halal ke? Tengok. Binatang yang sah dibuat korban itu ialah unta. Binatang yang sah dibuat korban adalah unta. Sebab apa disebut unta? Unta lah. Zaman Nabi unta lah, kan? Kalau burung unta, kan? Tahun ni nak buat korban burung unta. Kitab lama dia tak sebut burung unta, sebab masa tu burung unta belum ada. Sekarang burung unta ada di jalan pantai. Di Port Dickson pun ada burung unta. Dia besar, boleh tak? Tak boleh, Bila dalam kitab tak sebut burung unta, tak boleh, Yang boleh unta. Yang pertama unta, kemudian lembu, kemudian kerbau, biri-biri atau kambing. Tengok, unta, lembu, kerbau, biri-biri atau kambing. Ini binatang yang boleh kita buat korban. Unta boleh buat korban untuk 7 orang. Disebut unta, kan? Unta boleh buat korban untuk 7 orang. Demikian juga lembu dan kerbau secara share. Bahasa kita lama. Share. Kan kita nak baca macam tu, kan? Share lah, kan share. Ni Tok Guru lama kita ni dia memang guna bahasa mudah. Jangan kita buat. Dan kerbau secara syair. Kan? Tak payah macam tu sangat. Secara share. Unta, lembu, kerbau, sekor tu boleh pecah 7 bahagian. Duk faham lama dah benda ni, kan? Duk faham lama dah. Tengok. Dari itu, tengok dia jelaskan. Dari itu boleh 1 atau 2 share untuk korban. Tengok betul-betul. Boleh 1 atau 2 share untuk korban. Dan bakinya 5 share untuk dimakan atau untuk dijual atau sebagainya. Tu kita jadi poning, kan? Kita jadi poning. Kita tahun ni target 5, tapi lembu ke-5 tu 6 je. 1 lagi tak cukup. Tak sah tu, 1 lagi tak cukup. Tak, kitab manual belajar anda, kan? Tak cukup, sembelih je lah. Yang 6 bahagian itu untuk korban. 1 bahagian beri masa. Kalau tak nak beri, jual murah. Kalau tak nak jual, masaklah makan anak beranak. Masak kat rumah. Kan dia sebut jelas tu. 2 untuk share. Seekor lembu, seekor unta atau seekor kerbau ni 2 untuk share. 5 lagi buatlah. Apa-apa pun. Nak jual ke, nak terpulanglah kepada kita. Jangan duk pening-pening. Cumanya bila jual bahagian, 1 bahagian RM700. Kalau laku 2, 5 lagi siapa nak bayar? Ataupun nak korban, nak potong kaki, kaki depan satu, kaki belakang satu, yang lain tu tinggal sebab tak ada orang masuk. Kita ambil yang bagian masuk je. Itu bukan korban, itu membunuh nama. Nampak? Jadi boleh. Kalau tak cukup, yang lebih tu pulanglah pada kita nak jual dan sebagainya. Pada unta disyaratkan berumur 5 tahun masuk ke 6. Tengok disebut macam tu. Pada unta disyaratkan nak buat korban ni, nak buat korban. Bukan nampak unta ni, woi sihat unta ni, nampak badan togap besar, kita pun buat korban. Tengok-tengok umur dia berapa tahun? 4 tahun nak masuk 5. Tak boleh. Tak boleh. Disebut dengan jelas 5 tahun masuk 6. Unta tu berumur 5 tahun nak masuk ke 6. Okey. Jangan 4 tahun nak masuk ke 5. Tak boleh. 5 tahun nak masuk 6. Maka unta itu boleh dibuat korban. Dia cuma kita di Malaysia ni jarang buat unta, kan? Dia tempat-tempat tertentu lah, macam sebelah Lembah Kelang kan ramai orang korporat, kan? Mahal unta ni. Kalau lembu sekarang ni dalam 4 ke 5 ribu macam tu lah, kan? Mungkin sekarang ni mungkin lagi mahal lah PKP ni.
Unta tak sangkut harga tu. Unta dia harga dia 10,000 seekor kan. Daging dia pun banyak. 7 bahagian tetap 7 bahagian. Jangan tengok unta, unta ni 30,000 seekor. Kita bahagian unta ni kita letak 14 bahagian lah. Tak boleh, dia tetap 7. Tak mau jadi, dia seekor tu tetap 7. Besar mana pun unta tu, dia tetap 7 bahagian. Dia tak jadi 10 dan sebagainya. Syarat dia mesti unta ni umur 5 tahun masuk 6. Maknanya 5 tahun lah, 5 tahun dah okey lah. Dan pada lembu, kerbau dan kambing berumur 2 tahun masuk ke 3. Lembu, kerbau, kambing. Biasa kita kambing apa? Kambing bong kan? Kambing yang tanduk melengkung tu. Ataupun kambing kampung. Apa-apa kambing. Okey. Disebut berumur 2 tahun masuk ke 3. Tu kena pastikan betul-betul. Kita nak buat korban ni, kita nakkan sah batal tu nak kena jaga. Bukan kira besar je kita ambil buat korban. Nak kena jaga sah batalnya tu kan, syarat dia. Dan pada biri-biri berumur setahun. Biri-biri lain pula. Biri-biri berumur setahun atau sudah bersalin 2 batang gigi hadapan. Boleh cek ke bila dia bersalin 2 batang gigi depan kan? Tak ada kerja nak cek tu pula kan. Dia bukan gosok gigi macam kita kan. Sama orang mana tengok-tengok dah tak ada dah gigi. Boleh. Agak-agak lah lebih kurang begitu mengikut kemahiran kita kan. Kemahiran kita, maka biri-biri dia tak sama dengan kambing. Biri-biri setahun atau dah bersalin 2 batang gigi depan, okey, dah boleh dibuat korban. Sekalipun belum cukup umurnya setahun, padahal bersalinnya itu selepas umur 6 bulan ke atas. Bersalin gigi, bukan bersalin biri-biri tu. Bersalin gigi depan itu umurnya 6 bulan ke atas. Okey, dia baru macam 6 bulan setengah ataupun 7 bulan dah bersalin gigi depan 2 batang, boleh dah digunakan biri-biri itu untuk buat ibadah korban. Benda tu nak kena jelas. Kalau tak jelas nanti kita jadi duk keliru tu, dia tak tahu, nampak tak berapa nak yakin, kan. Boleh tak buat korban di Vietnam, selalu tanya kan. Boleh tak buat korban di Kemboja, di Palestin. Banyak orang ustaz-ustaz kita dah buat kan. Yang buat tu siapa? Semua orang-orang berilmu yang buat tu. Kalau tak boleh dia tak buat lah. Sebab boleh dia buat kan. Dan lagi syaratnya binatang itu tiada cacat. Binatang ni tak cacat, seperti tiada bertelinga atau ekornya telah terpotong, yang gila, kudung, sangat kurus, yang buta dan sebagainya. Baik, ni para pencari lembu. Dia setiap seorang masjid ni ada geng pencari lembu kan. Para pencari lembu, dia pun pergilah sebelah rantau, sebelah Sendayan kan. Ini tempat-tempat top lah ni, tempat-tempat top. Pergi sebelah Bahau, dapatlah lembu, kan main sado lembu kan. Bawa naik lori 10 ekor. Sewaktu turun, telinga yang sangkut kat papan lori putih telinga kan. Tak apa, ni bukan kita buat, dia buat sendiri. Boleh. Keluar fatwa lah masa tu kan. Macam mana tak keluar fatwa ni, 7-8 ribu punya harga kan. Mula cari fatwa sendiri. Dalam kitab tu gambarkan kalau kita masa ambil tu dia tak boleh cacat. Kalau masa turun lori okey. Tak okey lah. Cerita dia waktu sembelih tu dia tak cacat. Ataupun sewaktu kita tambat dia mana-mana pokok ke dalam kawasan surau ni, ekornya terputus sama ada orang potong ke, dia tunjuk perasaan ke mana kita tahu. Putus ekor. Waktu kita nak sembelih, tengok ekornya putus, ni dia sebut jelas ekornya telah terpotong, maka terkeluar daripada syaratnya untuk buat korban. Tak boleh buat korban. Yang tu nak kena jaga. Ataupun ada jenis dia suka lembu kurus. Kita yang cari lembu, dia orang tak boleh komplain banyak.
dia sorah kat kita duit ni 60,000, pokok duit kita lah nak lembu macam mana, kan? Kalau dia pandai benar, kau buat lah sendiri. Banyak cakap pula, kan? Bawa lah balik 5 ekor lembu. Nak turun lori pun tak berani lembu tu. Punya kuih boleh pikul seorang seekor buat turun dari lori. Bapak kuih lembu kan, tidak sah dibuat korban sebab terlalu kurus. Nampak? Tidak sah. Ataupun lembu tu buta pun tak boleh. Gila ni kita tak tahulah lembu gila. Kan ada penyakit lembu gila, kan? Anjing gila, lembu gila. Lembu ni gila pun tak boleh dibuat korban. Cerita ibadah korban ni dia macam-macam peristiwa pernah berlaku dalam sejarah dunia. Kat tempat kita sendiri ni, di kawasan kita ni, kejiranan kita ni, lama dah cerita ni, ingat 10 tahun lepas. Surau ni ditinggi, pagar pun okey. Bawah tu jalan, tengah-tengah duk pulun, duk sembelih yang sekor ni terlepas. Ni berlaku kat tempat kita. Bila terlepas, dia lompat pagar. Punya kuat lembu ni, lembu yang gemuk lah, kan, yang kuat. Dia lompat pagar, dia salah landing. Bawah tu jalan tar, tinggi. Begitu orang tinggi tu. Jatuh ke bawah, patah tengkuk, mati lembu tu. Tahun tu cerita ni. Pengurusi surau tu cerita dengan saya sendiri. Mati lembu tu. Masing-masing menyandar kat dinding surau. Mana nak cari lagi ni? Apa nak buat? Dah mampus pula lembu ni, kan? 7 orang dah datang tanya ni. Tu lembu yang lain punya kan tu. Macam mana cerita ni? Mati. Tak apa, bagi duit kau buat tahun depan. Pagi tu nak pergi cari lembu, nak cari kat mana? Habis dah semua kena semoleh. Terpaksa tangguh tahun depan, mati. Itu sebab saya sebut, bila kita dah nak buat korban ni, tahun ni mungkin kita tak buat, kan? Kita agak kekangan pandemik ni. Tahun depan kita buat, kena hati-hati benda macam ni. Jangan cacat lembu tu kerana kita yang cuai. Ataupun macam kes lompat mati tu, ni dekat dengan sungai. Boom, terjun dalam sungai tu. Raib situ kan. Mau jaga. Yang diamanahkan tu jaga betul-betul. Kita tak nak berlakunya benda-benda macam ni. Kalau ketika nak turun dalam lembu pada lori, kerja tu turunkan, ketika kata dia jatuh, patah kaki. Sama. Dikira cacat. Patah kaki dikira cacat sebelum ibadah korban itu berjalan. Kecuali lah kalau ada kebakaran, patahnya pegang macam waberong tu, kan? Lembu tu pun elok berjalan. Itu memang pakar. Tapi kalau dah patah tu, patah lah, tak mau elok lah, kan? Itu sebab saya kata kena jaga. Sewaktu turun daripada kenderaan, daripada lori, tak kira lah apa pun, jaga. Jangan sampai dia cacat, jangan sampai dia mati. Sebab hukum mengatakan tak boleh terpotong telinga, terpotong ekor, gila, kudung, kurus sangat, buta, semua tak boleh. Mesti lembu itu dalam keadaan sempurna. Kita buat ibadah ni kerana siapa? Kerana Allah. Kita nak persembahkan kepada Allah Ta'ala. Ni tunggangan kita esok, nak menuju padang mahsyar besok ni, kan? Setiap darah yang menitis itu sentiasa berzikir untuk kita. Bukan kecil-kecil punya pahala kita dapat. Tunggangan kita nak menuju ke mahsyar Allah ni. Cerita menuju padang mahsyar bukan macam menuju padang MPS, kan? Start kereta motor 5 minit dah sampai. Ni jenis makan masa terpulang kepada cara amalan kita. Macam mana cara nak menuju mahsyar Allah tu? Bukan boleh pergi dalam masa sehari, bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun baru sampai. Allah Rabbi, subhanallah, kan? Jadi korban ni salah satu memudahkan kita untuk menuju mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Ustaz kata pasal cacat, sekarang ni lembu tak boleh cacat. Macam mana tentang tagging lembu? Kita lahir lembu memang macam apa, tak ada lubang telinga atau apa, kan? So kalau ikut daripada SOP Jabatan Haiwan ataupun veterina, samalah. Setiap lembu, kambing buat tagging. So bila dia buat tagging, telinga akan berlubang. Macam mana Ustaz?
Yang dia orang nak tembak tu kan? Nak tembak. Baik. Yang tu dah pun diputuskan oleh majlis fatwa. Okey, tak dikira sebagai kecacatan. Seandainya tidak ada tagging itu, dia akan jadi satu mudarat yang lain. Dia akan jadi perselisihan, tak tahu siapa punya, dah jadi perbalahan dalam masyarakat. Ataupun dengan tak adanya tanda itu, kita tak tahu ini lembu liar ke, lembu orang ni ke, lembu orang tu, semua mengaku tu lembu dia punya. Dengan tagging tu dapat disahkan dan tidak ada pertikaian, itu memang ini tuan punya dia. Dibolehkan. Jangan potong lah. Jangan potong telinga. Pak, lembu yang tak ada telinga dalam kampung ni semua dan punya. Maka dia banyak mana pun lembu kau makan seorang je lah. Time raya haji tak ngasal lah orang lain nak buat korban sebab dah dipotong kan telinga. Tak boleh. Baik, kemudian apa lagi? Disyaratkan berniat korban ketika menyembelihnya, sama ada sembelih sendiri atau wakil, dan niat ketika memberi wakil. Kalau masing-masing nak sembelih sendiri, lagi baik, lagi bagus. Tapi tak ramai yang berani sembelih sendiri kan. Dan tak pek tu dah, dia tengok darah tu poning. Macam-macam alasan. Selalunya ada seorang penyembelih. Syaratnya kita wakil dekat dia. Itu sebab bila tukang sembelih tu ditanya, mana ni, dia baca nama tu kan, mana si A, si B, si A, dia nak wakilkan kepada dia, kepada tukang sembelih tu. Syaratnya sembelih sendiri. Kalau tak sembelih sendiri, apa yang kita kena buat? Sunatnya kita berada di situ ketika haiwan itu disembelih. Kita peserta korban itu tengok ketika darah haiwan korban itu jatuh ke bumi. Kita kena ada di situ. Wajib ke? Tak wajib, tapi nak akan lebih lagi keberkatan dan kesempurnaannya, kita ada di situ sewaktu korban itu berjalan. Haram makan kurban wajib, bahkan hendaklah disedekahkan semuanya. Yang tadi ni, lembu ni memang dia nak buat kurban tahun ni, dia dah jadi kurban wajib. Maka sesudah korban, dia tak boleh ambil sikit pun, haram ke atas dia makan daging korban tersebut. Sebab itu korban wajib atas diri dia. Macam saya lah contohnya, saya sebut tahun kambing ni saya nak buat korban tahun ni, saya sebut sesudah disembelih, maka haram atas saya makan kambing tersebut sebab dia dah jadi korban wajib. Caranya macam mana? Sedekahkan semuanya. Korban ni afdalnya buat di mana? Buat sendiri ya, di rumah. Itulah yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Kita buat di rumah seorang-seorang. Tahun ni kalau surau kita tak boleh buat di surau, kita buat di rumah masing-masing. Bayangkan kalau ada 20 orang, tak 20 ekor lembu. Kita sendiri petumbang, kita sendiri sembelih, kita sendiri lapas, sendiri masak, sendiri makan. Agak-agak boleh pergi tak? Kalau lembu kan, kalau lembu tentulah ramai. Tapi kalau kambing standard. Kambing kita buat satu keluarga, kita sembelih untuk keluarga kita, okey. Kita buat di rumah kan. Lembu tak logik lah buat seorang kan. Kalau korban wajib, haram dimakan oleh orang yang melakukan korban. Dan sunat makan sebahagian daripada korban sunat, manakala yang bakinya disedekahkan mentah-mentah kepada fakir miskin atau diberi kepada orang kaya sebagai hadiah. 1/3 kan, 1/3 peserta kurban itu ambil daging kurban itu, 1/3. 1/3 lagi bagi kepada orang miskin, fakir miskin. 1/3 lagi disebut dalam kitab bagi kepada orang kaya sebagai hadiah. Yang bagi kepada fakir miskin itu sedekah, yang bagi kepada orang kaya itu hadiah. Nampak? Kalau kita tengok dia rumah banglo besar, rumah ada kolam renang dan sebagainya, kita pun jadi tak payah bagi tu dah, kaya gila dia tu kan. Kita bagi orang miskinnya, boleh tak bagi orang kaya? Boleh, sebagai hadiah. Tapi 1/3 sunat makan. Sunat makan.
kita yang peserta korban itu disebut sunat makan sebahagian daripada korban sunat. Manakala yang bakinya itu yang kata 1/3 tadi. Tetapi kalau ramai orang miskin, orang fakir miskin, yang afdalnya 2/3 disedekahkan kepada fakir miskin. Itu dalam mazhab Syafi'i. Afdalnya 2/3 kepada fakir miskin. 1/3 kepada kita, tuan punya badan yang buat korban. Asalnya 1/3 kepada fakir miskin, 1/3 pada orang kaya. Baik, 1/3 kepada orang kaya sebagai hadiah ini dipecahkan lagi. Orang kaya itu siapa? Termasuklah jiran dan rakan-rakan. Dia masuk dalam kategori orang kaya tu. Walaupun kawan-kawan kita ni bukan orang kaya, tapi dia orang yang mampu untuk beli daging dan sebagainya, kita bagi dekat dia, dibolehkan sebagai hadiah. Tanda bersyukurnya kita dengan berjayanya kita melaksanakan ibadah korban. Itu korban sunat. Baik, bila telah diterima oleh fakir miskin, jadilah daging itu hak miliknya. Bila fakir miskin ni dah dapat daging korban daripada peserta korban, selalunya surau masjid lah kan, daging itu jadi hak miliknya. Kena faham yang tu. Tengok apa dia sebut. Ia boleh buat apa dia punya suka. Seorang nak baca kitab-kitab lama ni lah dia. Ia boleh buat apa dia punya suka, sama ada hendak makan sendiri, atau diberi orang, atau dijual, atau sebagainya. Orang yang punya korban tidak ada hak meletakkan syarat apa-apa kepada fakir miskin itu. Adalah satu fakir miskin di dalam kawasan Ampangan. Jadi Dun Ampangan dah kenal pasti. Tok Ketua Helmi ambil nama, Tok Ketua Umar pun ambil nama, Tok Ketua A, B, C semua ambil nama dia ni. Kita bagi dia sekilo. 20 surau dengan 3 masjid, 23 kilo dia dapat. Banyak tak? 23 kilo. Jadi kita ni dah habis semua kerja-kerja korban ni, kita balik lalu depan rumah dia, tengok dia tengah buka meja, daging segar 15 kilo. Daging segar 15 ringgit sekilo. Mari 23 kilo. Dia 3 orang, dia isteri anak seorang. Kita pun tongkat motor. Kau ni dah apa kena kau ni? Orang bori kau tu daging korban tu. Kau tahu tak daging korban dia bori untuk kau makan? Kalau dia orang yang mengaji, dia jawab apa? Daging ni dah jadi dan punya, pokok dan lah nak buat apa pun. Yang kau nak bongi habis, kau dapat sekilo lah, makanlah, kokaklah sekilo lah. Dan ada 23 kilo. Kita tak boleh bagi syarat dekat dia. Masa kita bagi, encik, ini daging korban, syaratnya encik habiskan hari ni juga. Mentang-mentang orang tu susah kan. Kita buat pada syarat. Dia sebut di sini, orang yang punya korban tidak ada hak meletakkan syarat apa-apa kepada fakir miskin itu, terpulang kepada dia. Dia nak jual, dia nak makan, dia nak buat pameran, dia nak buat apa pun terpulang kepada dia. Sebab daging itu sudah jadi hak milik dia. Kita tak boleh letak apa-apa syarat ke atas dia. Nampak? Itu nak kena pastikan kita faham betul-betul bab tu. Jangan kita duk joling, lepas tu kita bercerita kat surau, kau perasan tak semalam balik? Ui, osahlah. Kita boi mu dia suruh makan, bantai yang jual RM15 sekilo, eden dia boli mu dia. Dia dapat sekilo kan, cucu balik ramai 25 orang, sekilo tak cukup, dan boli mu dia 3 kilo baru cukup. Gelo jual daging korban, pulang kat dia lah, nak buat apa? Tak ada syarat, dah jadi hak milik dia. Baik, jelas yang tu. Haram dijual korban oleh yang empunya, sama ada dagingnya atau tulangnya atau kulitnya atau bulunya, haram. Kita peserta korban tahun tu, satu bahagian daripada lembu yang seekor ni kita peserta. Kita dapat bahagian kita tu, kita jual, hukumnya haram, tak boleh.
Kita anggota yang masuk dalam kurban itu ataupun kita orang yang melakukan kurban, haram sama sekali kita jual daging tu. Bukan saja daging, semuanya. Tanduk ke, bulu ke, tulang ke, gigi ke, apa yang seluruh anggota binatang kurban itu haram bagi orang yang berkorban untuk menjualnya. Tak boleh sama sekali. Ni, dan ni yang penting. Dah nak kena berhenti dah ni, kejap lagi. Kita perhabis yang ni. Hujung tu. Dan haram juga benda-benda itu jadi upah kepada tukang sembelih. Dululah, sekarang mungkin tak berlaku dah, masing-masing dah faham. Ni cerita 30-40 tahun dulu, mungkinlah. Tukang sembelih special. Hati dia, limpah dia, batang pinang dia. Orang bagi kat dia ni, ni sebab kau tukang sembelih, ni bahagian kau lah. Special lah sikit. Kepala kau nak ambil dengan tanduk-tanduk sekali buat balik. Pornek kau sembelih tadi 10 ekor kan, ini upah untuk kau. Haram hukumnya. Tukang sembelih tak boleh. Tak boleh terima daging. Si penyembelih tu lah. Si penyembelih tu, dia jadi berdosa lah. Dia jadi berdosa. Kalau dia terima tu sebagai upah, berdosa. Yang bagi pun tak boleh bagi. Jangan dilapaskan dosa. Jangan dilapaskan. Cumanya kalau kita peserta kurban, kita ambil sikit bahagian kita, ni hadiah untuk kau. Bukan upah tau, ni hadiah untuk kau. Nak ngasuh makan daging tau, ni daging sogar kan. Itu boleh. Habis nak upah dia ni apa? Upah duit lah. Upah duit lah. Kena ada perjanjian. Contohnya seekor lembu 300 upah sembelih. Kalau 10 ekor tak 3,000, tak kembung poket tukang sembelih hari tu. Contoh, kalau dia letak sebelum sembelih tu dia letak 300, kau pergi balik dah. Dan sembelih sendiri memandai cakap mana. Upah duit. Upah daging atau mana-mana bahagian tu, ataupun kita ambil tulang-tulang yang hebat-hebat, tulang rusuk ke yang banyak-banyak di sini, nah upah tukang sembelih. Tak boleh, haram hukumnya. Jangan sama sekali. Duit boleh. Kita upah dia dengan duit, bagi dia duit. Ataupun kita ni memang ada banyak tanah, kita bagi seekar tanah untuk dia, upah dia sembelih korban dia tadi. Boleh. Jangan upah dengan binatang korban itu tadi. Jadi bila loceng sudah berbunyi, kita kena berhenti, sebab kita masih lagi di bawah payung SOP. Pegawai bomba pun dah sampai. Saya takut nama saya diketengahkan nanti. Jadi saya kena berhenti. InsyaAllah kalau ada persoalan korban, boleh WhatsApp ataupun minggu depan tanya. Minggu akan datang tanya lagi. InsyaAllah ta'ala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.